ahli sejarah menceritakan banyak. Dia kata Abu Sufyan ni baru Islam pada Fathu Makkah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Yang sebetulnya tidak. Kalau kita tengok dalam Bukhari, nampak Abu Sufyan ni telah berhijrah, termasuk dalam muhajirin, duduk di Madinah. Sesak duduk di Madinah. Padahal kalau dia duduk di Mekah, Fathu Makkah, apa dia sesak gitu mah? Dia orang kaya, orang bangsawan. Rumah dia ada situ. Dia memang pergi hijrah. Tetapi ahli sejarah tutup. Supaya apa? Supaya kurang kelebihan Muawiyah. Apabila kurang ayah dia, Muawiyah tu pun disebutkan baru Islam pada Fathu Makkah juga. Sedangkan tidak. Dia termasuk dalam muhajirin. Tetapi ini ditutup. Kalau kita baca dalam Bukhari, tidak. Hindun tu sudah berhijrah ke Madinah dan duduk di Madinah. Begitu juga Muawiyah duduk di Madinah. Sebabnya kalau selepas pada pembukaan Mekah, Nabi SAW tak benar orang pergi duduk di Madinah. Tak benar. Kalau orang tu sudah Islam sebelum pada Fathu Makkah, dia wajib berpindah daripada Mekah ke Madinah. Wajib. Kalau tak berpindah, berdosa. Berdasarkan hukum Quran. Bermakna dia ni telah berhijrah dulu. Sebab apa? Cerita-cerita dalam Bukhari yang menyebutkan ini, nampak suasana di Madinah tu. Abu Sufyan dan Muawiyah duduk di Madinah. Hindun duduk di Madinah. Kalau kita kata dia Islam pada tahun yang ke-8, bermakna dia tak boleh hijrah. Dia kena duduk di Mekah. La hijrata ba'dal fathi. Dalam hadis sebut. Tidak ada hijrah lagi selepas daripada pembukaan Mekah. Lepas tu macam mana Abu Sufyan duduk di Madinah tu? Ini masalah. Kalau kita belajar Bukhari, kita akan tahu. Tujuannya ini semua ni orang nak merendahkan kedudukan Muawiyah dengan mengatakan puak-puak ni baru masuk Islam ni. Kenapa? Kerana Nabi benar dah lah. Kalau dia tak masuk Islam, teruklah dia. Jadi maknanya seseorang ni masuk Islam ni pura-pura lah. Jadi bakal lagu tu lah ni seseorangnya. Dia nak kata begitu. Tapi secara tidak langsung. Akibatnya kita semua rasa. Kita semua mengalami. Nama Hasan ramai, nama Husain ramai, nama Ali ramai, nama Muawiyah tak ada. Kesal lah tu. Akibat berjaya lah tu hak musuh buat. Kejayaan dia duduk di mana? Apabila kita membelakangkan Quran dan Sunnah. Situ juga pergi. Kalau kita baca dalam Bukhari, tidak. Kita akan dapati mereka ni orang dulu-dulu pergi berhijrah. Banyak tu. Mana kita boleh bersih dari segi sejarah, kita boleh bersih dari segi akidah, kita boleh bersih dari segi fiqh, dari segi muamalah. Banyak perkara kalau kita belajar hadis ni, faedah dianya sangat banyak. Dari segi fiqh kita terbuka. Kadang-kadang orang kata ni nak menghilangkan kekeliruan lah. Orang kata kita tak boleh ikut banyak mazhab. Kita duduk sini Syafi'i, kita ikut Syafi'i lah. Kita ikut Syafi'i lah, dah duduk sini. Ini berkait dengan mazhab pula. Ada orang yang kata begitu. Tapi sebenarnya kenyataannya kalau kita perhatikan, dia sendiri hak kata lagu tu dia tidak pakai juga. Misalnya hak duduk amal di tempat kita ni bagi zakat tu dalam bentuk duit, bukan mazhab Syafi'i. Boleh pun. Tu orang-orang yang pergi ke Mekah tu, dia kata ambil air semaya kebal macam-macam lah, dia buh namanya. Tak ikut mazhab Syafi'i. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, tentu batas lah. Cakap nak pergi boleh ambil air semaya. Dah lah tua, susah nak berjalan, jauh pula nak pergi. Kerana bersentuh, bukan kerana sebab lain. Pakai juga. Pakai. Banyak tempat yang sebenarnya orang telah pakai hak lain. Sebab hak lain lebih praktikal, lebih sesuai dengan kenyataan kita. Tiba-tiba kalau kita nak lari daripada tu, menyusahkan diri sendiri. Ini dari segi mazhab. Setengah-setengah orang tu pula salah anggap pula. Dia kata tak boleh cakap dengan orang perempuan. Orang perempuan suara dia aurat. Aurat. Ini tersebar dalam masyarakat. Suara dia aurat, kita tak boleh cakap dengan dia. Sehingga ada di antara kita tu kalau telefon kan, ini berlaku kepada saya sendirilah. Dia dengar suara kita tu, dia letak tadi. Pasal apa? Kita dia lelaki, dia tak boleh cakap walaupun dalam telefon. Sampai macam tu. Keliru. Ada pula yang pahamannya, ni semua ni orang-orang yang nak kepada agama belaka ni. Orang perempuan tak boleh bawa kereta, dia kata.
bawa kereta pun tak boleh. Usah kena bawa motor, usah kena katil basikal, lagi tak boleh lah. Sebab apa? Tidak sesuai, dia kata. Orang perempuan kena duduk di rumah saja, tak boleh nak keluar-keluar ni, ataupun nak bawa kereta, nak naik kenderaan. Benda-benda yang macam ni lah yang menimbulkan ni puak-puak orang nak pembebasan wanita ke apa ni. Silap faham. Sebenarnya tidak begitu. Kalau kita perhati dalam kitab-kitab hadis ni akan datang, kalau kita baca, selalu kita jumpa sahabat-sahabat perempuan Nabi SAW naik kuda, naik unta. Mana sedap kuda tu dengan unta tu dengan mutu, mana selamat, mana cepat, mana lebih tidak bergoyang lah kita kata. Bukan kita kata takut kita kata itu zaman Nabi sudah mansuh hukum. Tak. Lepas Nabi SAW pun masih lagi pergi perang. Pergi perang orang Islam, perempuan naik kuda, naik unta. Tapi inilah tinggal tu, menyusahkan diri sendiri, menyusahkan diri sendiri. Ada pula setengah-setengah tu, ni semua nak mengikut agama dah, ni molek dah niat tu tak kena, sebab tidak ada panduan. Dia tak sempat masak di rumah, muka dia bini, muka semua wajib atas suami. Gapo-gapo semua lelaki belakang. Bahkan kalau mengikut kitab fiqhnya, kalau dia minta pitih pun boleh tu. Kalau dia nak menyusu anak, kena beri pitih suku, kena bagi dalam kitab fiqh. Tak boleh apa ni, tak saya masak sendiri, suami masak. Kalau tidak boleh cari orang gaji. Basuh kain pun suami, pergi jemur kain pun suami, pergi beli nasi lauk pun suami, pergi beli apa ni benang ke jarum pun suami. Bini ni duduk rumah saja. Ada juga macam tu, ada juga. Betul kau cara lagu tu. Kita nak tahu mana betul tak betul. Kadang-kadang dalam kitab fiqh tu ada benda-benda yang seumpama tu. Dia kata kena atas suami belakang. Kitab fiqh tu dia bab gapo? Dia cerita tentang apa? Kenapa tu benda-benda yang macam tu? Dia nak cerita dari segi hak, dari segi amalan, dari segi amalan, dari segi sunnah Nabi SAW yang macam mana. Rumah dia tu Nabi sendiri masak kah? Sahabat-sahabat sendiri masak kah? Dan segala-galanya orang lelaki ke buat? Tidak. Isteri dia. Banyak kali kita jumpa dalam hadis ni, Nabi SAW masuk dalam rumah ni, dia kata ada gapo kita hari ni nak makan. Kalau dia masuk sendiri, tanya awak gapo? Tanya awak gapo? Dia tanya tadi tu ada nampak duduk atas dapur tadi tu, daging tadi duduk masak tu, dia akan masak. Dia tanya isteri dia, mana isteri dia masak. Itu sunnahnya. Orang perempuan pergi kerja zaman Nabi pun ada. Kadang-kadang kalau ikut cara ni susah lah, susah, menyusahkan. Orang lelaki pun susah, orang perempuan pun susah. Tapi kalau kita ikut sunnah, senang. Semua kita buat dengan tenang hati. Kita pergi kerja pun tidak berasa bersalah, tidak berasa bersalah. Bahkan kita rasa satu pahala pula. Benda-benda yang seumpama inilah yang kita perlu tahu. Jadi banyaklah dari sudut apa ni, dari sudut fiqh, dari sudut tasawuf pula, ini dalam masyarakat kita ni banyak dia mengamalkan wirid-wirid tertentu, wirid-wirid tertentu, wirid-wirid punya pegang kemah keming, pegang kuat sungguh. Hak tu duduk amal, duduk baca hak tu. Kalau tahlil pun tahlil dengan cara dia, kalau tasbih pun tasbih dengan cara dia, kalau selawat pun selawat dengan cara dia. Adalah selawat-selawat dia. Lepas tu dibagi pula risalah-risalah. Kalau selawat ni orang panggil selawat sekian-sekian, boleh pahala sekian-sekian, boleh pahala sekian-sekian. Orang ni kalau buat gini-gini tak sesak hidup dia, tak miskin, kaya hidup dia. Orang ni kalau gini-gini kelebihan dia tu, pahala tu satu perkara. Maka orang amal lah tu, orang amal lah tu. Kadang-kadang hak dalam tasawuf ni, kalau kita nak kira dari segi sanad, sebab itulah pentingnya dalam pengajian hadis ni dia ada sanad. Kita ambil agama kita ni kena tahu daripada siapa yang kita ambil, biar tahu punca kan. Kalau hadis jelas